Okey. Tak apa, kita mula-mula saya akan tunjuk cara yang guna hint yang diorang bagi ni. Okey. Class width 1, 0 as lower limit. Dan sebenarnya kita boleh juga buat kaedah yang lain, tapi kita tengok dulu yang ni Okay, jadi ini saya dah pindahkan data ni. Saya dah pindahkan data ni ke Excel. Cuma kalau awak copy paste data tu dan letak dekat Excel, awak kena hati-hati sebab awak tengok dekat sini dia punya data ni adalah kejap Awak tengok data dia adalah 2 titik perpuluhan. Kan? 2 titik perpuluhan. Sebab boleh jadi masa awak mula-mula copy paste dekat Excel ni, dia tampal 1 titik perpuluhan je. Okay, so awak kena pastikan awak klik yang ni lah. Supaya memang 2 titik perpuluhan. Okay. Maksudnya awak menggunakan data yang betul. Okay, yang tu yang pertama awak kena check. Okay, yang kedua adalah awak kena sort data tu. Sort data tu daripada value yang paling kecil sehingga value yang paling besar. Okay. Saya buat row by row. Okay, saya buat row by row. Lepas tu masa saya nak tampal dekat sini, saya buat paste macam ni. Contoh row pertama kan. Tapi saya tak tahu lah kalau ada kaedah yang lebih cepat ya. Tapi saya nak ajar kaedah yang basic je lah. Okay, kalau saya copy ni, saya nak paste memanjang ke bawah. Jadi bila dekat sini, saya akan buat ni. Nampak? Daripada dia akan transpose. Transpose maksudnya daripada row dia akan jadi column, memanjang ke bawah. Macam tu. Okay? Itu yang saya buat dekat sini. Dekat kiri ni. Okay? Lepas tu saya tampal lah setiap, saya copy paste setiap row ni. Okay? Kalau awak tahu lebih kaedah yang lebih cepat, boleh kongsi dekat Telegram. Okay. Lepas saya dah tampal data ni, saya sort daripada dan saya sengaja copy paste lagi sekali dekat sini. Okay, copy paste lagi sekali dekat sini baru saya sort. Saya sort and filter, sort smallest to largest. Okay, lepas tu saya sort lah smallest to largest. Nampak 0.25 sehingga 6.64. Okay. Dan saya ulang lagi sekali. Saya copy ni, lepas tu saya paste dekat sini yang ni, transpose ni. Okay, saya paste transpose. Macam tu lah, awak boleh buat kaedah yang sama. Silap, ni 0.25 kan. Okay, awak copy paste semua 65 data ni. Dia ada 13 kolom, 5 row. Okay, 5 row. Ni 13 lah ni. Kalau dari kiri ke kanan ni ada 13 nilai. Okay, ke bawah ada 5. So 13 kali 5, 65. Okay, nampak? 65. Saya rasa saya besarkan sikit tulisan yang ni. Okay, nampak? Nampak pula. Nampak. Jadi besar macam tu pula. Okay, tak apalah. Saya buat 14. Boleh lah tu. Okay. N kita 65. Okay, semua orang clear tak? N 65. Ya. Clear. Lepas tu kita nak kira. Sebenarnya soalan tu dah bagi dah kat kita kan? Soalan tu dah bagi kat kita. Dia kata class width. Dia kata class width 1. Dia bagi dah. Dia kata buat soalan ni guna yang ni dia kata. Ni using a class width. Dia dah cakap dah. Okay. Dia dah cakap saya nak tampal kat mana.
Alah, tak jadilah pula. Tak payahlah. Oh, sebab dia warna putih. Okey, tak apa. Kita tengok warna hitam. Okey. Allah Akbar. Tak cantik. And 0 as dia kata macam tu kan. Using class week okay. Class week 1 lower limit kosong. Okay. Jadi sebenarnya kita tak payah kira pun ni. Okay, sebab kalau dia bagi kita tak payah kira C ni. Okay, kita andaikan dia tak bagi. Okay, andaikan dia tak bagi. Jadi kita kira C, number of classes, guna formula Sturgis formula ni 1 tambah 3.3 log N. N kita 65. Jadi kalau kira guna kalkulator dapat 6.98. Ini bila kita kira number of classes, kita akan bundakan kepada nombor yang terdekat lah. Nombor bulat yang terdekat. Okey, jadi kita dapat 7. Lepas tu kita I pula. I, kalau ikutkan dia dah bagi lah. Ni, nampak tak? Class week 1, I kita 1, dia dah bagi. Tapi katalah saya kira, saya akan dapat 0.913. Okay, saya harap awak ingat macam mana nak kira I. I must be greater than range. Range adalah largest value minus smallest value. Okay, largest value minus smallest value. Lepas tu everything over ni kita punya number of classes ni 7. So saya akan dapat 0.913. Okay. Jadi I mesti lebih besar dari 0.913 dan soalan tu kata I guna 1. Okay. Dan awak tengok betul lah I ni 1 lebih besar dari 0.913. Okay, jadi valid lah value ni. Okay. Maklumat yang seterusnya yang soalan beri adalah use 0 as the lower limit. Maksudnya kita akan start lower limit kita kosong. Okay. Kita akan start kosong. Kosong. Okay, tapi awak kena hati-hati dekat upper limit. Okay, dekat upper limit. Okay, sekarang awak tengok, awak bagi tahu saya. Apa nature data ni? Ada yang boleh jawab tak? Ada yang nak jawab? Apa nature data ni? Kita berdepan dengan nombor bulat ke bukan? Bukan. Bukan nombor bulat. Habis tu nature dia apa? Perpuluhan. Perpuluhan. Okey, perpuluhan kan? Dan lebih spesifik dia punya nature of the data adalah 2 titik perpuluhan. Okey. Bila 2 titik perpuluhan, awak kena consider nilai-nilai macam ni. Kosong. Lepas kosong apa dia next value? 0.01, 0.02, 0.03 dan seterusnya. Okey, nampak tak? Pertambahan nilai ni, pertambahan nilai untuk ke setiap data, ke setiap nilai adalah 0.01. Okey? Jadi, bila awak punya I ni 1, awak nak cari upper limit, awak akan buat lower limit tambah 0.99. Okey? Sebab apa? Sebab apa saya kata macam ni? Sebab
Awak kena kira macam ni. Ini adalah kan kita punya ni satu. Satu ni kalau kita tengok pada nature of the data 0.01, kita kena tahu ada berapa 0.01 dalam satu. Okey, kita kena kata ada berapa 0.01 dalam satu. Okey? Sebab kita berdepan dengan data yang 2 titik perpuluhan. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak awak bandingkan dengan keadaan bila data awak adalah nombor bulat. Kan? Okey, bila data awak nombor bulat, kalau kita kata 10, kalau saya kata 1 sampai 10, I kita berapa ni? Allah, jadi macam tu pula. Okay, katalah lower limit 1, upper limit 10. I sama dengan berapa ni? I sama dengan? Ada yang nak jawab tak? Kelas week adalah 10. Betul? Kelas week adalah 10. Sebab apa? Sebab soalan dia adalah ada berapa satu dalam 10? Ada berapa satu dalam 10? Ada 10. Okey? Macam tu juga ada berapa 0.01 dalam 1? Sebab tu dekat sini saya buat apa? Saya buat 1 tolak 0.01 iaitu 0.99. Okey? Sebab tu dekat sini untuk cari upper limit, saya lower limit tambah 0.99. Okey, saya kurangkan 0.01 sebab nature kita adalah 2 titik perpuluhan. Kalau dekat sini saya akan buat apa? Sama dengan 1 tambah 9. Kan? Kat sini saya akan buat 1 tambah 9 sebab 10 tolak 1 sama dengan 9. Macam tu. Okey? Okey, dan seterusnya adalah kita guna Excel. Bila kita guna Excel, kita masukkan formula. Kita nak cari lower limit yang seterusnya adalah upper limit yang sebelum tu tambah 0.01. Yang ni kita ulang formula yang sama iaitu yang ni lah. Sama formula dia. Nampak? Kat sini kalau awak tengok pergi dekat formula, dia akan jadi sama dengan nilai dekat sini tambah 0.99. Untuk yang lain awak boleh drag . Kita ada 7 kelas kan? 7 kelas maksudnya kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Okey, drag yang ni pula. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Macam tu. Okey, itu cara awak dapatkan lower limit dan upper limit menggunakan Excel. Yang saya tunjuk cara ni yang paling cikai lah, maksud saya yang paling basic. Saya hanya guna operasi tambah je. Okey, tapi awak kena tahu nak tambah apa. Okey, dia bergantung kepada nature of the data. Okey, sekarang saya nak buat frequency pula. Frequency kalau simbol matematik kita guna huruf F kecil. Okey, F kecil. Ini untuk frequency . Frequency F kecil. Okey, frequency maksudnya kita nak kira value ni dari 0 sampai 0.99 ada berapa? Dekat sini. 0.99. Takat tu je lah. Kan? Sebab ini dah lebih. Ini dah lebih. Jadi katalah saya buat warna kelabu ni. Okey, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi frekuensi kita adalah 9. Lepas tu second class. Yang ni kalau awak nak buat, awak nak bagi macam senang nak bandingkan dengan data ni yang dengan 2 titik perpuluhan, awak boleh buat macam ni lah.
Boleh buat 2 titik perpuluhan jugalah. Okey, sengaja je. Supaya awak faham, okey data aku sekarang 2 titik perpuluhan. Okey, lepas tu 1 sampai 1.99. Dekat mana? Sini. Saya warnakan kuning. Okey, 1 sampai 1.99. Semua ni masih lagi. Dan apa lagi? Sampai sini. Okey? Banyak kan? Maksudnya satu row penuh 13 dan row yang kedua pun penuh. So maksudnya 26. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okey. Seterusnya kita tengok. Cikgu, Okey. Ya, ada. nak tanya, Hmm. kenapa itu bukan 0 hingga 1 hingga 0.99 saja? Oh, kenapa ni? Hmm. Sebab sebab okey. Macam mana nak Jika cakap? saya guna Sini. 0 hingga 1 tak boleh. Tak boleh. Kalau 0 hingga 1 Dia ada kalau 11. 0 sehingga 1 dia bukan 1. Ya tak? Sekejap tolak tambah 1. Tolak tambah 1. Dia macam ni. Okey, awak tengok yang ni kan. Yang ni kalau nombor bulat kan. 1 sehingga 10. Ataupun katalah saya bagi contoh lain. 0 sampai 9. I dia berapa? I dia berapa? Yang tanya tadi. 10. I dia 10 kan? Nampak? Tapi 0 sampai 9 je. Oh, okey. Okey, faham. Macam tu juga untuk ni. Kita bergantung pada nature of the data. Ini 2 titik perpuluhan. Jadi saya kurangkan tolak 0.01 supaya saya hanya tambah 0.99. Okey? Okey, seterusnya adalah 2 sehingga 2.99. 2 sehingga 2.99. Okey, saya buat warna hijau. 2.99 sampai sinilah. Okey, kita ada 13 tolak 2, 11. Okey, 11. Lepas tu 3 sehingga 3.99. Kita buat warna apa pula? Biru. Okey, 3 sehingga ini warna biru sampai 3.99 dekat sini. Sampai sini. So kita ada 13 juga sebab nampak yang ni penuh kan. Satu row ni. Dia macam satu row sebenarnya. Cuma dia berada di row yang berbeza. Jadi ini 13. Okey. Lepas tu 4 sehingga 4.99. 3 data tu lah. 3 data tu. So 3. 5 sehingga 5.94. Kita ada 1 sahaja. Okay, kita ada 1 sahaja. So 1 dekat sini. Dan akhir sekali kita ada 2. Kan? Nampak? 2. Okay, macam mana awak nak tahu awak dah kira betul tadi? Awak check sum dekat bawah ni. Okay, sentiasa tulis equal sign ni. Equal sign ni untuk buat formula lah. Equal sum, equal sign sama dengan sum. Awak drag semua ni. Tutup bracket. Dapat 65. Maksudnya awak dah cover semua data. 65. Sebab N kita 65. Okay? Macam tu. Okay, itu cara awak construct frequency distribution. Dan kita orang pun dah setuju untuk seragamkan kelas week tu. Maksudnya untuk apa-apa soalan pun kelas week akan diberi. Okay, kelas week akan diberi. Awak hanya perlu kira number of classes. Atau mungkin juga number of classes akan diberi. Tapi yang paling penting kelas week akan diberi supaya setiap pelajar hanya menggunakan satu kelas week yang sama je.
Sebab kalau ikutkan awak bebas guna class week apa-apa sahaja. Okey, nak tengok tak saya demonstrate kalau kita guna class week yang berbeza? Nak. Okey. Katalah saya pilih I saya adalah 0.92. Okey? I adalah 0.92. Boleh tak saya pilih value ni? Boleh kan? Saya boleh pilih value ni sebab 0.92 lebih besar dari 0.91. Okey? Dan saya buat kira-kira siap-siap dekat sini. 0.92 tolak 0.01 sama dengan 0.91. Okey, yang ni kita akan guna masa nak cari upper limit sekejap lagi. Okey, dan katalah saya tak gunakan lower limit ni kosong sebagaimana yang diberi dalam soalan. Okey, katalah saya guna lower limit, saya gunakan lowest value. Okey, katalah saya guna lowest value 0.25. Sebab boleh, kita boleh guna lowest value in the data set sebagai kita punya lower limit yang pertama. Betul tak? Betul tak saya cakap? Saya tunggu ni. Ada respon tak? Saya kata boleh tak saya nak guna 0.25 sebagai lower limit saya? Tak boleh, kena kosong. Tak boleh? Boleh. Boleh. Ada yang jawab boleh tadi kan? Saya boleh ambil the smallest data value sebagai lower limit. Saya boleh ambil. Okay? Okay, saya putihkan balik semua dia. Okay, saya boleh ambil 0.25 sebab dia smallest data value. Ini yang saya buat kosong dekat sini sebab soalan kata guna kosong. Okay? Tapi kalau kata soalan tu tak kata guna kosong, awak bebaslah nak guna kosong atau smallest value. Okay, jadi sekarang dekat sini lower limit 0.25. Macam mana kita nak cari upper limit? Saya guna benda ni. 0.91 ni. Saya dah tolak 0.01. Jadi saya akan buat sama dengan lower limit tambah 0.91. Okay, supaya saya dapat upper limit. Dan lepas tu saya nak cari lower limit seterusnya adalah upper limit sebelum tu tambah 0.01. Okay, lepas tu saya boleh drag lah. Yang ni kelas yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang ni pun sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, jadi saya dapat saya punya lower limit dan upper limit. Dan awak tengok 1.16, lepas tu 1.17. Nampak? Dia tak putus. Itu yang penting. Yang penting nilai dia tak putus. 2.08, lepas tu 2.09. 3, lepas tu 3.01. Dan seterusnya. Dan awak tengok upper limit yang terakhir adalah 6.68. Adakah 6.68 cover largest value? Ya atau tak? Ya. Ya. Okay, jadi saya punya ni most probably besar kemungkinan dia adalah betul lah. Okay, sekarang kita kira pula frekuensi. Okay, frekuensi dia kata okay, 0.25 sehingga 1.16. Okay, semua row yang pertama ni. Semua row yang pertama. Lepas tu sampai 1.16. Sampai sini kan? Okay, maksudnya 13,
14, 15, 16. So frekuensi kita 16. Seterusnya adalah 1.17 sehingga 2.08. 2.08 maksudnya sampai sini. Jadi ada berapa? 13. Kalau awak tengok ni, 1, 2, 3 campur dengan atas ni 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, 19. Lepas tu 2.09 sampai 3. Sampai 3. Okay, sampai 3 maksudnya sampai sinilah. Maksudnya berapa? 13 tolak 2, 11. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11. Untuk kelas yang ketiga. Kelas yang keempat, 3.01 sehingga 3.92. Okay, 3.92 maksudnya sampai sini. Okay, maksudnya kalau awak tengok ni 13 lah. Nampak? Dia penuh, row ni penuh sebenarnya. Okay, color tak nampak kot. Row ni penuh kan. Dia penuh sebenarnya. So 13 lah. So 13. Lepas tu 3.93 sampai 4.84. 3 nilai ni. 3 nilai tu. So 3. 4.85 sampai 5.76. Ada tak nilai ni? Ada tak nilai ni? Untuk kelas yang ke-6 ni. Ada ke tak ada? Tak ada kan? Jadi kita tulis kosong. Okay, walaupun tak ada, kita masih kena ada kelas ni dan kita tulis frekuensi dia kosong. Dan yang terakhir, 3 lah. Kan, yang terakhir 3. 1, 2, 3. Jadi kita nak check, betul tak kita dah cover semua data, kita guna sum. Alamak, apa ni? Silap lah tu. Sum. Betul lah. Okay, 65. Okay, ada siapa-siapa nak bandingkan tak? Okay, nak bandingkan maksud saya, kenapa soalan tu suruh awak start dengan kosong? Ada yang nak jawab tak? Sebab ada data yang start kosong. Macam mana? ada 0.25. Okay. Jadi apa kelebihan frekuensi table yang pertama ni? Apa kelebihan frekuensi table yang pertama? Tiada kelas yang ada kosong. Okay, tapi yang tu sebenarnya tak ada masalah. Tapi okay. Okay, itu salah satu observation awak. Okay. Ada lagi tak yang nak kongsi? Apa kelebihan frekuensi table yang pertama? Ada lagi tak? Cakap je apa-apa, tak apa, tak ada soal jawapan yang salah. Lelaki pula, saya nak dengar suara lelaki. Kelas ni ada lelaki ke tak ada? Ada. Ada, okey. Cuba jawab. Apa kelebihan frekuensi table yang pertama? Dia lebih, kalau kita tengok dia lagi sistematik. Okey, lagi sistematik dari segi apa tu? Dari segi apa tu? Hmm. Nombor dia. Okey, maksudnya?
Maksudnya dia tak bercampur-campur perpuluhan dia. Betul, faham pun. Okey, dia tak bercampur, nampak? Dia 0 sampai 0.9. 1 sampai 1.9. Maksudnya awak nampak je nilai 1 kat depan, dia ada dalam kelas yang kedua. Awak nampak je nilai 2 kat depan, dia ada dalam kelas ketiga. Macam tu kan? Betul kan Aiman? Ya betul. Macam tu. Okey? Sebab tu soalan tu letakkan 0 as lower limit. Okey? Dan tapi kalau awak nak buat frequency table yang kedua pun tak ada masalah selagi mana awak faham. Okey, tapi kalau awak diberi instruction yang spesifik macam ni, awak mesti ikut. Awak mesti ikut. Maksudnya kami nak tengok jawapan yang ni. Sebab kita ada arahan yang jelas kat sini. Using a class weight of 1 and 0 as the lower limit. Awak mesti ikut arahan kalau ada arahan. Kalau tak ada arahan, awak bebas nak buat frequency table yang pertama atau frequency table yang kedua. Tapi biasanya kita akan standardize lah. Kita akan bagi arahan supaya kalau ada 2 frequency table, penat jugalah kan. Kita orang nak marking kan. Tapi as long as awak faham dia punya proses, awak akan okey walau apa pun arahan tu. Okey? Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada dah. Okey. Okey, sekarang saya nak sentuh juga berkenaan dengan cumulative frequency. Okey, cumulative frequency kita akan guna huruf F besar. Okey, F besar. Okey, sebab tu bila awak buat matematik ataupun statistik, awak kena very spesifik dengan simbol dia. Sebab dia punya simbol yang berbeza membawa maksud yang berbeza. Jadi ini F kecil ni untuk frekuensi, F besar untuk cumulative frequency. Maksudnya kekerapan terkumpul. Macam mana nak kira kekerapan terkumpul? Ini sama dengan yang pertama, tak ada apa-apa. Yang kedua adalah sama dengan yang pertama, tambah. Tambah yang kedua. Macam tu. Okay. Jadi untuk seterusnya awak drag je lah. Awak drag dari yang kedua Dan kotak yang terakhir mesti berakhir dengan 65. Mesti berakhir dengan 65. Okey, sama juga dekat sini. Ini pun sama. Lepas tu ini sama dengan frekuensi sebelum tambah frekuensi kelas kedua. Lepas tu dari kotak yang kedua, kelas yang kedua, drag sampai habis dan mesti berakhir dengan 65. Okey? Itu adalah cumulative frequency. Awak perlukan maklumat cumulative frequency untuk lukis OGIF. Saya rasa ramai yang dah jumpa OGIF masa sekolah menengah kan? Okey? Kalau frekuensi kita nak guna untuk histogram. Kalau cumulative frequency untuk OGIF. Okey? Ada soalan tak? Ada soalan? Ini saiz 18. Okey. Jadi, saya nak rumuskan bila awak nak buat frequency distribution table, dia sangat bergantung kepada nature of the data tu. Okey, kalau data awak 2 titik perpuluhan, awak kena ada dalam kepala otak awak, okey, nilai dia bertambah dengan 0.01, 0.01. Kalau dia adalah nombor bulat, nilai dia bertambah dengan 1. Okey, kalau awak deal dengan 1 titik perpuluhan,
Maksudnya nilai dia bertambah dengan 0.1. Okey? Sebab maklumat ni penting untuk awak cari dia punya upper limit dan maksudnya awak nak cari lower limit ni senang. Nak cari upper limit ni jangan tersilap. Okey? Jangan tersilap. Jadi saya harap awak faham contoh yang ni supaya awak boleh apply untuk apa-apa sahaja data. Maksudnya tak kisah nature dia nombor bulat ke, 1 titik perpuluhan ke, 2 titik perpuluhan ke, as long as awak faham konsep dia, insya-Allah tak ada masalah. Okey? Dan saya rasa saya nak sentuh yang tu je untuk hari ni supaya awak lekat dekat kepala. Dan saya akan bagi soalan kot. Saya akan cari soalan ataupun tengok macam mana. Saya bagi soalan ke atau saya nak minta awak cari data sendiri. Okey? Ada soalan lagi tak? Sebelum kita bersurai, ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, yang belum scan QR boleh scan. Yang dah scan boleh bersurai lah. Itu sahaja. Terima kasih. Thank you, madam. Madam. Thank you, 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 madam. Aina Nurina. Siapa yang belum scan? Oh, dah scan dah. Okey. Madam. Ya. Lupa nak cakap. Ya. Tadi saya tak sempat hantar yang kuis 2 tu. Apa pasal? Lambat sikit. WhatsApp lah saya. Hantar jawapan tu dekat WhatsApp ke, kat Telegram ke? Okay. Alright. Okay, madam. Alright.